Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ustazah Fasiha di sini. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk baharu bagi mata pelajaran Tauhid. Sebelum memulakan sesi pembelajaran PDPR kita, pelajar hendaklah berada dalam keadaan yang bersedia dan hendaklah pastikan peralatan, buku teks, buku latihan dan sebagainya telah tersedia. Baik, kita terus masuk kepada tajuk baharu kita, iaitu pelajaran yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Okey, sebelum kita belajar tajuk beriman kepada malaikat, apa yang kita nak perolehi hasil daripada pembelajaran ini? Di akhir pembelajaran, murid dapat pertama menyebut pengertian beriman kepada malaikat. Kedua, menyatakan hukum beriman kepada malaikat. Ketiga, menyebut dalil nakli beriman kepada malaikat. Keempat, menenaraikan nama-nama dan tugas malaikat. Seterusnya, unit 1. Kita akan belajar mengenai pengertian, hukum dan dalil beriman kepada malaikat. Okey, perhati dan baca. Okey, pertama, bilangan malaikat itu sangat banyak. Okey, Allah menciptakan malaikat dengan bilangan yang sangat banyak, tetapi hanya 10 malaikat sahaja yang wajib kita ketahui. Okey. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui ialah, mari kita tengok. Okey, ini adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey. Pertama, Jibril. Okey, malaikat Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, malaikat Izrail. Ustazah ulang, Izrail. Keempat, Israfil. Malaikat Israfil. Kelima, malaikat Munkar. Keenam, malaikat Nakir. Okey, malaikat Nakir. Ketujuh, malaikat Malik. Kelapan, malaikat Ridwan. Kesembilan, malaikat Raqib. Dan yang ke-10, malaikat Atid. Okey, kalau adik-adik rajin, kalau anak murid Ustazah rajin, pergi dekat YouTube cari lagu mengenai 10 malaikat. Okey, sini Ustazah nyanyikan sedikit. Okey. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Izrail, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Okey, ada sesetengah lagu disusun mengikut nama malaikat yang mudah untuk dihafal. Jadi boleh cari lagu 10 nama malaikat yang dinyanyikan oleh Raihan supaya kita boleh senang nak ingat, senang nak hafal. Okey. Okey, seterusnya jom kita tengok
pengertian beriman kepada malaikat. Apa itu beriman kepada malaikat? Okey. Pertama, percaya dan yakin bahawa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta daripada cahaya. Okey. Rukun iman ada 6 perkara. Okey. Pertama, kita beriman kepada Allah. Kedua, kita beriman kepada malaikat. Dan ketiga, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman kepada hari kiamat. Dan kelima dan keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey. Jadi rukun beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadi bila sebut tentang iman, kita wajib percaya, mengakui dengan hati dan lidah serta perbuatan kita. Jadi kita sebagai orang Islam, kita perlu percaya dan yakin bahawa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakannya daripada cahaya. Okey, malaikat adalah makhluk yang tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak berjantina dan tidak bernafsu. Okey, malaikat ni adalah makhluk Allah yang istimewa yang Allah ciptakan. Dia tidak makan, tidak minum, dia tidak tidur, dia tidak berjantina, dia tidak ada nafsu, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak dilahirkan. Okey? Okey. Malaikat adalah makhluk yang tidak boleh dikesan oleh panca indera. Okey, malaikat ni adalah makhluk Allah yang diciptakan ghaib. Ghaib tu maksudnya tidak boleh dilihat dengan panca indera. Panca indera ni tidak dapat dilihat oleh mata, tidak boleh didengar dengan telinga. Maksudnya kalau kita sebagai manusia biasa ni, kita tidak boleh melihat malaikat kerana malaikat tu adalah makhluk Allah yang ghaib. Okey, malaikat adalah makhluk yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, malaikat ni adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tujuannya adalah sebagai makhluk yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, malaikat dicipta dengan tugas-tugas tertentu. Jadi malaikat ni membantu Allah, di mana Allah menetapkan setiap malaikat ini dengan tugas mereka masing-masing. Okey, nanti kita akan tengok 10 nama malaikat tadi tu, kita akan tengok apa dia tugas-tugas mereka. Okey, kedua, wajib beriman dengan kewujudan malaikat. Okey, kufur hukumnya sesiapa yang tidak percaya. Okey, kita sebagai orang Islam yang dilahirkan sebagai Islam wajib beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Barang siapa yang tidak beriman, tak nak percaya, maka hukumnya adalah kufur, iaitu dia kufur. Dia terkeluar daripada Islam itu. Sebab apa? Sebab dia tidak mempercayai dan tidak mahu beriman kepada apa yang Allah tetapkan. Okey, percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Okey, wajib kita beriman kepada 6 perkara ini. Tak boleh beriman kepada Allah tapi tak nak percaya ada malaikat. Jadi tak lengkap. Mesti kena 6 rukun iman ni kita pegang, percaya dan beriman. Baik, seterusnya dalil naqli. Okey.
Dalil nakli ni ialah sumber yang diperolehi di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu dalil ataupun perkara yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai bukti kita ni wajib beriman kepada malaikat. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jugalah tempat kembali. Ayat ini maksudnya membuktikan bahawa wajibnya kita beriman kepada malaikat. Bukan saja wajib beriman kepada malaikat, wajib beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Baiklah. Seterusnya, mari kita tengok tugas-tugas malaikat. Malaikat Jibril, pertama malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Seperti kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Antara salah satu wahyu yang ada sampai hari ini ialah Al-Quran, iaitu kata-kata atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai panduan umat Islam. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini antara tugasnya ialah menurunkan hujan dan rezeki. Tugas malaikat Mikail ni ialah menurunkan rezeki, makanan yang kita makan, hujan yang turun menyirami bumi, dan pokok-pokok yang tumbuh, buah-buahan yang keluar dari tumbuhan itu adalah yang menyampaikan, yang menurunkan tu adalah tugas malaikat Mikail. Seterusnya malaikat Munkar. Kat sini ada dua malaikat yang sama tugasnya, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir, kedua-dua malaikat ini tugasnya adalah menyoal orang mati di alam kubur. Apabila kita telah meninggalkan dunia ini, nanti bila di dalam alam kubur, yang akan menyoal kita adalah malaikat ni, Munkar dan Nakir. Seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib dia mencatat amalan kebaikan. Kalau kita buat baik, tolong mak ayah, baca Al-Quran, solat, ngaji, puasa, semua amalan baik itu akan dicatat oleh malaikat Raqib di bahu mana? Di bahu kanan. Seterusnya malaikat Atid. Malaikat Atid ni tugasnya adalah mencatat amalan keburukan. Segala amalan buruk yang kita lakukan akan dicatatkan oleh malaikat Atid. Di mana? Di bahu kiri kita. Seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga syurga, dan seterusnya malaikat Malik pula menjaga neraka.
Seterusnya, malaikat